Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'akan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Hidayatus Sibyan, membicarakan tentang syarat sah berjemaah, syarat sah qudwah. Muka surat 118 tu. Syarat sah qudwah, yakni syarat sah berjamaah, dengan maksud jika tak sempurna, ada berapa tu? 13 syarat sah berjemaah. Jika tak sempurna 13 ni, maka tak sah solat dia. Kadang-kadang tak sah solat tu maksudnya pahala dia tu daripada sepatutnya boleh 27 dapat 1. Itu maksudnya. Kadang-kadang tak sah tu maksud semayang-semayang tak sah. Asalnya tujuan baik tu nak dapat pahala jemaah, akhir sekali tak sah. Baik semayang kat rumah, kurang-kurang 1 pun sah juga. Bimbang hak tu lah. Kalau boleh jadi juga, datang solat jemaah tapi dapat 1, dia panggil tidak sah berjemaah. Ataupun boleh jadi juga tak sah solat terus, datang nak jemaah langsung tak sah, seolah-olah macam tidak sembahyang. Di padang mahsyar nanti dia dibangkitkan bersama dengan orang-orang tak sembahyang, walaupun dia sembahyang daripada dia muda sampai ke tua. Sebab apa tu? Sebab dia selalu sembahyang berjemaah, dan sembahyang berjemaah dia tak sah. Tak sah macam mana? Tidak mengikuti 13 syarat. Tengok satu syarat ni. Bimbang ke? Sembahyang, dia tengok tak sah. Allah. Kalau kat padang mahsyar tak boleh patah balik dah. Macam mana? Malah bukan kat padang mahsyar, sekarang pun cukup dah. Dapat tahu sekarang, rupa-rupanya selama ni sembahyang jemaah tak sah. Umur dah 40-50. Macam mana nak buat? Kalau tak ada yang tak cukup lah nanti. Tengoklah. Ada tak cukup. Allah, lama ni aku semayang tak sah. Macam mana agak nak buat? Semayang tu dah rajin lah tapi tak sah. Tu kata bimbang. Bimbang. Belum tentu. Tengoklah dulu macam mana. Baik, mari kita baca. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan bagi sah berjemaah, untuk lepas main jemaah tu sah, artinya mengikut makmum akan imam. Berjemaah ni dengan maksud makmum ikut imam. 13 syarat. Kalau imam dia ada imam semayang saja, tak ada masalah. Walaupun dia semayang seorang-seorang, makmum ramai kat belakang, tak ada masalah, imam tetap sah juga. Tapi makmum, jika buat salah sikit je, makmum dia akan batal. Imam jarang batal. Imam batal sebab batal yang semayang lah, main kentut, batal yang semayang. Tapi maksudnya kalau semayang seorang,
Apakah perkara yang membatalkan ketika sembahyang seorang? Begitu juga perkara yang membatalkan jadi imam. Sama je. Tak ada beza pun. Imam laju sangat, maka batal. Tak. Imam lambat sangat, maka batal. Tak. Apa yang membatalkan imam? Kalau kata sembahyang seorang, sujud 3 kali dengan sengaja, 1 rakaat, batal tak? Mestilah batal. Sujud 3 kali dengan sengaja. Sujud kan 2 kali je 1 rakaat. Dia sujud 3 kali. Kalau sembahyang seorang, batal tak? Batal sembahyang. Kalau imam pun sujud 3 kali, batal dengan sengaja. Kalau tengah sembahyang seorang-seorang, batal. Begitulah imam yang imam buat, batal juga. Jadi senang je lah. Kalau kita tahu sembahyang seorang-seorang, kita tahu rukun-rukunnya, kita tahu perkara yang membatalkan, maka kita boleh jadi imam. Tapi kalau makmum tak, berbeza. Makmum, pertama, perkara yang membatalkan sembahyang kalau sembahyang seorang, itu memanglah dia lah. Batal wudu, bergerak lebih 3 gerakan, apalah. Rukuk 2 kali secara sengaja, tak baca Fatihah secara sengaja. Itu semua membatalkan sembahyang seorang-seorang. Kalau dia jadi makmum, dia buat perkara itu, batal juga. Dan tambah lagi 13. Tu kata susah tu. Imam jaga sembahyang dia macam dia sembahyang seorang, jaga jangan buat perkara membatalkan, cukup, sah. Makmum jaga jangan buat perkara yang membatalkan dan tambah 13. Jadi makmum lagi susah pada imam. Imam lagi senang. Tambah lagi 13. 13 syarat. Mari kita tengok satu persatu. Yang pertama, ada 13 syarat. Yang pertama, bahawa tiada mengetahui makmum akan batal sembahyang imamnya dengan berhadas atau lainnya. Syarat pertama, untuk sah makmum dia tak tahu imam tu batal sembahyang. Makmum tak tahu imam tu batal. Imam tu batal ke tak batal tu imam punya pasal. Makmum tahu tak imam batal atau tak batal? Tak tahu, maka baru sah. Kalau tahu imam tu batal, maka tak sah. Tahu imam tu tidak batal, tak batal tu sah lah, maka sah lah juga. Imam batal tak? Aku tahu imam memang sah, maka makmum sah ikut. Satu lagi, aku tak tahu imam batal ke tak batal, pun sah ikut. Yang tak boleh, dia tahu imam batal, baru batal makmum, baru tak boleh ikut. Jadi makmum senang lah. Imam batal ke tak? Aku mana tahu dia batal ke tak? Maka boleh ikut. Imam batal ke tak? Imam sah, boleh ikut. Imam batal ke tak? Imam batal, tak boleh. Mana dia tahu imam batal? Tadi dia pergi rumah imam, panggil imam, kenderaan imam rosak, kereta motor dia rosak, jadi nak kena ambil imam bawa mari. Aku pergi lah rumah dia tadi. Masa nak keluar, isteri dia salam dia. Ni nak buat cerita. Isteri dia salam dia, cium tangan lagi. Sebab suami nak jadi imam ni. Lepas tu dia naik kereta aku bawa naik motor aku. Sampai aku duduk belakang dia. Dia terus masuk, terus komat, terus jadi imam. Makmum tahu tak imam tak sah? Tahulah sebab dia tengok daripada di rumah. Maka yang tengok tadi tu, dia tengah ambil wuduk. Dia masuk. Dia tengok imam ni tengah jadi imam. Yang imam tadi tu, imam tak ambil wuduk. Tadi salam dengan isteri, tak nampak berlapis pun. Batal wuduk dia, maka sembahyang pun tak sah. Makmum tadi pergi ambil wuduk, sembahyang kat belakang. Makmum tak sah. Sebab makmum tahu imam tu tak sah. Okey, makmum yang lain tak tahu, sah. Gitu lah. Jadi kita senanglah. Imam tu dia tak jadi imam, dia jadi imam. Dia tu batal ke tak? Mana aku tahu. Boleh ikut. Dia batal, dia sah ke tak sembahyang dia? Sembahyang dia. Sah sembahyang dia. Boleh ikut. Sah boleh ikut, tak tahu pun boleh ikut. Yang tak boleh, tahu dia batal, ikut juga. Jadi senang kan? Tak susah lah ini. Kalau tidak, letih juga. Kan? Setiap kali nak jadi imam, kejap. Wuduk ada cukup? Mandi wajib dah tadi? Tanya satu-satu. Najis ada kat badan? Tadi basuh berak molek atau tak molek? Takut-takut ada najis ke? Letih tu. Maka jika dia tahu imam itu sah, selesai dia boleh jadi makmum. Dia tak tahu imam tu sah ke tak sah, dia mana tahu? Imam jadi imam, mana aku tahu? Anggaplah imam tu sah, maka boleh ikut. Jika dia tahu imam tak sah, baru tak boleh. Contohnya masa imam sembahyang, tengok ada lubang dekat peha dia. Kita tengok belakang nampak, benda tu, aurat imam terdedah kerana ada lubang dekat kain dia, dekat jubah dia, nampaklah peha. Lelaki pusat sampai lutut, dia nampak peha tu termasuk pusat sampai lutut. Yang nampak tu semua tak boleh jadi makmum. Yang nampak tu semua tak boleh. Yang tak nampak tu tak nampak. Jadi yalah.
Sebab bila dia nampak, maka dia kata imam tak sah. Yang kau dah tahu imam tak sah ikut tu kenapa? Sebab tu makmum tu batal sekali. Imam memang batal lah, cuma dia je tak tahu. Habis semayang nanti dia kena qada lah. Bukan qada lah, semayang balik lah. Qada kalau habis waktu kan. Bukan, yang tahu je. Yang tahu ikut juga dan imam. Imam tak tahu ke tetap juga batal. Makmum yang tak tahu tak batal, makmum yang tahu ikut juga. Tu batal. Imam semayang, makmum yang tak tahu dia sah. Dia sebenarnya kalau saya nak buat secara umum je, nampak macam tak berminat. Tapi nampak macam berminat ni saya boleh detailkan lagi kalau nak sungguh nak sungguh ni. Okey, mari kita detailkan. Kalau detailkan kena ni lah. Okey. Dia dalam masalah lubang tadi atau dalam masalah najis tadi, dia gini. Yang kata imam memang tak sah. Kalau ada tak cicak kat imam memang tak sah, cuma dia je tak tahu. Okey. Makmum yang tahu imam ada tak cicak, sama juga, ikut juga, tak sah juga. Itu memang jelas. Macam mana makmum yang tak tahu? Betul tak? Makmum tak tahu adakah dia kena sembahyang balik atau tidak. Okey. Dia kena tengok tai cicak. Kalau kita ambil tai cicak tadi, tai cicak dekat imam tadi kat mana? Tempat kedudukan tu. Okey. Kalau kat kaki itu tempat yang mudah dilihat ke tidak? Mudah dilihat, maka makmum semua kena qada. Tapi kalau tak cicak tu dalam poket imam, lepas imam sembahyang baru dia buat keluar, Allah, tak cicak ada dalam poket. Okey, dalam poket tempat yang mudah dilihat ke susah dilihat? Susah dilihat. Maka makmum yang tak nampak, yang tak tahu tadi semua sah, tak perlu sembahyang balik. Itu kalau detailnya lah. Saya tak cadang nak sebut pun. Tapi kalau dah tanya saya sebut lah. Biasa berlaku. Sembahyang semua. Semua sembahyang. Sebab tai cicak tu di mana? Di kaki. Di kaki tempat yang mudah dilihat. Contohnya tai cicak tu ada dalam dekat perut. Dekat tepi perut imam, iaitu dalam jubah. Boleh lihat tak? Senang dilihat ke? Susah dilihat. Nak kena intai baru nampak. Okey? Maka makmum yang tak tahu, memang tak tahu pun, maka semua tak payah qada, semua sah. Makmum yang tahu barulah kena qada. Makmum tahu macam mana benda kat dalam. Contoh lain, imam tak ada wuduk, terlupa. Sama juga, tak cicak ke wuduk ke, sama je benda yang membatalkan sembahyang. Imam tak ada wuduk, mungkin tak ambil daripada awal ke, terkentut dengan sembahyang, tak kira lah. Senang cerita, imam tak sah, imam batal kerana tak ada wuduk. Okey, makmum kena qada ke tidak? Tanya dulu, nampak tak wuduk tu ada ke tidak? Boleh nampak? Tak boleh nampak, maka dia tersembunyi. Makmum tak tahu, maka semua makmum syah. Imam saja. Nampak tak? Dia bunyi kat mana je point. Yang membatalkan imam tadi, apakah dia? Tempat yang senang dilihat atau tempat yang tersorok? Makmum semua selesai, sah. Imam seorang. Kenapa jadi gitu? Kenapa makmum tak kena qada balik? Kenapa makmum tak kena sembahyang balik? Sebab masalah imam yang batal tadi tempat yang tersembunyi. Istilahnya tempat tersembunyi. Wuduk tersembunyi tak? Ke kalau ada tak ada wuduk, ada keluar tadai, tak wuduk. Tersembunyi. Bila tersembunyi, makmum tak boleh disalahkan kerana perkara yang tersembunyi. Sebab tu saya kata kalau tak cicak dalam poket, makmum tak kena sembahyang balik. Sebab tempat tu tersembunyi. Takkan setiap kali imam nak sembahyang pergi belek poket imam. Tapi kalau tempat tu mudah dilihat, walaupun tak lihat. Contohnya atas kepala, sini ke, tak cicak, mudah dilihat. Tapi makmum yang duduk saf yang ke-10, mana nampak? Tetap juga makmum tadi wajib sembahyang balik. Sebab najis tadi tu ada dah. Sebab najis tadi tu tempat yang senang dilihat, walaupun makmum tak lihat. Dia tengok kat situ. Cek lah, okey, air kencing, ada air kencing dekat kain imam, yang kering. Imam sembahyang, dia terlupa anak dia kecil, masa dia angkat anak dia kecil sikit, 2-3 titik, dia letak tepi, dia lupa. Esok tu mari sembahyang pakai kain tu, air kecil kering dah. Okey, kemudian dia sembahyang, habis sembahyang maghrib baru dia beritahu,
Ataupun tak kisahlah dia beritahu ke, dia tak beritahu ke, cuma dia beritahu sembahyang dia kena sembahyang balik, imam ni. Kerana kain dia ada air kencing. Okey, air kencing yang menyebabkan imam batal tadi tersembunyi ke tak sembunyi? Tersembunyi, sebab tersembunyi. Maka makmum tak payah sembahyang balik. Dia gitu. Dia tengok tu. Apa lagi? Bagilah contoh benda pun. Ada sebaiknya jangan cakap. Kalau cakap pun boleh. Takut-takut tu lah. Takut jadi lain pula. Jadi gitu. Jadi patut imam tak payah cakap. Diam-diam je. Oh, tadi aku tak ambil uduk tadi tu. Contoh kan. Sembahyang subuh. Tadi aku tak mandi wajib lah. Subhanallah, aku teringat. Subhanallah, tak mandi wajib lagi. Sodoh ada apa dah lah. Relax je, relax. Sebab jangan baca ayat Quran dah. Sebab dah teringat. Berjunub tak boleh baca ayat Quran. Subhanallah bukan ayat Quran, zikir. Baca doa boleh. Doa. Tengok jam 6.30 dah ni. Dah lagi mandi ni. Relax lu, baca doa, relax slow. Sampai keluar tempat gelap. Balik rumah mandi. Mandi, semayang balik. Tak perlu cakap. Kalau buat pengumuman boleh. Leceh. Tak maaf lah ke. Saya tadi lupa mandi junub. Jangan buat kerja pelat gitu. Ada surah buat gitu. Ada 2 kali ikut pengalaman saya, 2 kali imam dia buat pengumuman. Yang pertama dia kata terlupa mandi junub. Dia bagi pengumuman. Jadi siapa yang nak semayang balik tu semayang balik lah. Saya nak balik mandi wajib lah. Kata tak payah. Tu satu. Yang kedua berlaku kat surau. Imam dia masa sujud terasa air kencing macam keluar. Tapi macam keluar tak keluar. Begitulah masa sujud. Masa tu sujud terakhir dah. Lepas tu tayat akhir duduk dalam kepala tu. Batal duduk dalam kepala ni. Lepas tu lepas habis tu salam. Lepas salam dia pegang kot, dia tengok basah. Allah. Dia buat pengumuman, minta maaf sembahyang Melaka tadi masa sujud terkeluar air kencing. Tak payah cakap, benda tersembunyi. Kalau cakap pun tak apa, takut-takut tadilah habis kecoh hari tu. Makmum sah tadi. Itu kata tadi tu. Ambil kaedah ni. Jika imam batal sembahyang kerana masalah, kerana sesuatu yang tersembunyi, maka makmum tak payah qada, makmum sah. Jika imam yang batal tadi bukan tempat yang tersembunyi, walaupun makmum tak nampak pun, tapi bukan tempat tersembunyi, maka makmum kena sembahyang balik. Contoh tempat tak tersembunyi, tak cicak dekat kaki, dia tidak tersembunyi, maka makmum sembahyang balik. Tapi tak cicak tu dalam poket, tempat tersembunyi, dekat dalam badan, tempat tersembunyi, dalam kain, tempat tersembunyi, air kencing kering, tempat tersembunyi, tak ada wuduk, lagi tersembunyi, tak nampak, maka makmum sah. Dia tengok tu kaedah dia. Tapi kalau nak panjangkan lagi boleh. Nak panjang lagi, ada lagi. Ada makmum yang kena sembahyang balik. Panjang lagi tak? Kita panjangkan lagi. Alang-alang panjang. Cuma jangan panjang sangat sampai tersesat. Kita patah balik je lagi. Okey, apa dia? Ada makmum yang kena sembahyang balik, iaitu makmum masbuk yang imam tanggung Fatihah. Yang imam tanggung, tahu imam tanggung Fatihah tahu kan? Okey, katalah imam tengah rukuk, imam yang tadi tu, yang berjunub, yang tak ambil wuduk, yang ada air kencing dah kering, yang ada tai cicak dalam poket ni, okey? Tengah rukuk, dia baru masuk. Dia buat apa? Takbir kan? Allahu Akbar, betul dia buat apa? Rukuk kan? Kenapa tak baca Fatihah? Imam tanggung apa? Imam pun tak sah. Jadi dia sangka dia dapat rakaat. Okey? Kemudian imam tayat akhir, dia tambah rakaat. Saya katalah 1, tambah 1 rakaat. Lepas tu salam. Lepas dia salam, sahlah sembahyang dia kata kan? Tapi ada tak 1 rakaat yang dia tak baca Fatihah? Ada rakaat pertama sebab imam tanggung. Lepas tu imam bagi tahu, minta maaf lah saya tak sah. Maka dia tahu, dia kena sembahyang balik. Sebab sembahyang dia tak cukup rakaat. Kenapa tak cukup rakaat? Sebab imam tanggung Fatihah. Imam pun tak boleh tanggung Fatihah dirinya sendiri. Macam mana nak tanggung makmum? Tu kat situ lah. Lepas tu kalau fiqah ni, kalau nak ngaji sungguh memang seronok. Dia punya pecah tu. Jadi makmum tadi kena sembahyang balik. Tapi makmum yang daripada awal tak ada, okey, selesai. Sebab masalah imam tadi tu perkara yang tersembunyi. Ataupun makmum tadi masbuk juga, tapi bukan masbuk yang imam tanggung Fatihah ni, bukan. Imam dah rakaat kedua contoh, dia baru masuk. Dia takbir dan dia baca Fatihah sampai habis. Rukuk, i'tidal semua, imam salam dia tambah 1. Ada tak imam tanggung Fatihah dia? Tak ada. Maka dia ni pun tak payah juga nak sembahyang balik. Boleh faham? Saya tak cadang pun nak sebut. Dah tanya. Sebab tu kalau nak lebih kena tanya. Tu je lah. Kalau tidak, saya baca je lah. Kitab tu, kalau nak tahu masalah tu, kitab tu ada 3-4 jilid. Muka surat dia dalam 1,500. Tebal kitab tu, baru jumpa masalah-masalah tadi. Kitab kita hak nipis ni,
Kitab saya lah ni Pi. Yang Jawi ni Pi ni tak ada sebut. Tak sebut. Dia cuma sebut gitu aja. Okey. Seterusnya. Itu yang pertama. Bahawa tiada makmum mengetahui akan batal sembahyang imamnya dengan berhadas atau lainnya. Yang kedua. Bahawa adalah sembahyang imamnya itu terkaya daripada wajib diqada atasnya. Terkaya apa terkaya? Bahasa Melayu tu. Ter tu imbuhan, kaya tu bahasa Melayu, bukan tanya bahasa Arab. Terkaya. Dan adalah bahawa adalah sembahyang imamnya itu terkaya. Terkaya. Okey, terkaya tu kita tolak dulu daripada wajib qada atasnya. Terkaya tu apa? Cuba fikir-fikir kan. Terkaya ni bahasa lama. Apa maksud kaya? Tidak berhajat. Nah, orang ngaji tauhid tahu lah. Allah terkaya daripada terkaya. Apa benda Allah terkaya ni? Maksudnya tidak berhajat. Jadi kalau terkaya daripada qada, tak berhajat, tak perlu untuk qada. Okey. Syarat yang kedua, sembahyang imam tidak wajib qada. Sembahyang imam tak wajib sembahyang balik. Barulah makmum tadi sah ikut. Jadi satu persoalan balik. Adakah sembahyang wajib? Sembahyang tu wajib, tapi lepas tu kena sembahyang balik? Ada. Sembahyang apa? Sembahyang tu wajib, tapi nanti kena sembahyang balik, kena qada balik. Kalau kena qada balik siap-siap, kenapa sembahyang? Baik tak payah sembahyang kan? Orang kata gitu. Orang yang wajib sembahyang, tapi bila nanti dia kena qada balik sembahyang itu, maka dia tak boleh jadi imam. Makmum tak boleh ikut dia. Sembahyang namanya hormat waktu. Pernah dengar? Apa dia? Itu salah satu. Salah satunya kapal terbang. Salah satunya. Dia bukan kapal terbang tu. Dia atas kenderaan tu. Tak kisah jet ke apa ke. Atas tu. Atas kenderaan. Dah lah kiblat tak tahu ke mananya. Main semayang je gitu. Semayang pula boleh berdiri kena duduk. Kalau berdiri, pramugari marah. Pramugari pula comel marah. Tak semayang duduk. Oh, sembahyang duduk. Jadi sembahyang tu nama hormat waktu. Itu satu cerita. Tapi bukan atas kata terbang. Sembahyang hormat waktu iaitu definisi sembahyang hormat waktu. Sembahyang hormat waktu adalah sembahyang di atas kapal terbang. Bukan. Sembahyang hormat waktu adalah sembahyang yang tak dapat sempurnakan syarat dia. Dan tak dapat sempurnakan rukun dia. Itu hormat waktu. Bukan macam mana contohnya? Dia nak sembahyang tapi kiblat tak tahu. Puas hari. Sembahyang kena sembahyang. Contoh dalam hutan dan dia tak tahu. Kalau dalam hutan orang pandai tahu juga kiblat. Ni orang tak tahu lah. Dalam hutan dan tak tahu. Bukanlah dalam hutan payah sikit lain senang ni dalam penjara. Penjara pula penjara kafir, Thailand ke apa ke. Puas panggil cikgu panggil cikgu kan. Cikgu. Masa bila aku jadi cikgu kau? Warden dia tu. Minta nak tanya kiblat. Dia pun tak peduli sebab dia bukan orang Islam. Macam mana nak sembahyang? Adakah tak wajib sembahyang? Wajib. Habis tu sembahyang je lah. Sembahyang jelas tu apa tu? Pertama, kena pakai spender, suar pendek. Ada menutup aurat. Jadi, sedangkan sembahyang wajib tutup aurat. Sedangkan sembahyang wajib, ambil wuduk mungkin air ada lah. Wajib menghadap kiblat. Sekarang ni, tutup aurat pun tak boleh, menghadap kiblat pun tak boleh. Wuduk boleh ambil. Soalannya, sekarang dah pukul 4 petang. Ada lagi 10 minit nak masuk asar. Zuhur tak sembahyang lagi. Wajib sembahyang? Wajib lah. Okey, dia kena sembahyang macam mana? Tak cukup baju, tak aurat tak boleh tu, tak cukup kiblat tak tahu ni. Sembahyang je lagi tu. Habis sembahyang tu nama apa? Zuhur lah. Sah ke? Tak. Apa nama sembahyang tu? Hormat waktu. Wajib sembahyang? Wajib. Sah ke? Tak. Tapi kalau tak sembahyang, berdosa. Kalau sembahyang, nanti kena qada. Baik tak payah sembahyang, berdosa. Pilih nak mana? Baik, nanti kena sembahyang juga. Baik, awal-awal tak payah sembahyang. Tak boleh, wajib sembahyang. Habis tu kalau nak sembahyang macam mana? Tak ada kain, dah tak ada kain. Macam mana? Darurat. Sembahyang je lah. Habis tak tahu menghadap kiblat, dah tak tahu menghadap kiblat. Menghadap lah mana-mana. Habis macam mana? Habis kalau sembahyang nanti sah ke? Tak sah. Kalau tak sembahyang berdosa. Kalau sembahyang tak berdosa. Dan kena qada pula tu. Nantilah keluar penjara, nantilah kalau dalam masalah penjara, keluar hutan lah, dalam masalah hutan, tengoklah. Kalau sesat kat tengah laut,
Sampai nanti barulah bukan mata masa tu kena qada. Nanti selesai masalah dia. Dia terkepit. Nak semayang tak cukup syarat, tak cukup, tak tahu kiblat, ada tempat tak ada air, boleh ada debu, tayamum, tak ada masalah tak. Jadi tak boleh nak sempurnakan syarat-syarat. Kalau macam atas kau terbang, mungkin boleh ambil wuduk, tapi boleh berdiri. Allahu akbar, Allahu mahmidah, boleh? Tak boleh. Kena sepak dengan stewardess. Marah. Kalau tempat orang kafir, dia sepak kau semayang. Kalau kapal terbang orang kafir, sebab dia tengah tolak benda Allah tu untuk bagi makan betul, kita duduk semayang kat situ contohnya, memang dia marah. Tapi kalau Arab Emirate ada tempat dia, ada beberapa lah. Biasanya negara Islam lah, ada emas, ada emas, ada emas. Macam tak ada je, saya naik hari tu tak ada. Puas cari mana, tak ada, kata. Sempit, tak tahu lah, takut ada yang besar-besar ada kot. Tapi yang Arabnya ada. Kecil tempat sembahyang. Allah punyalah sebesar-besar kapal terbang, tak bagi ke kecil sikit. Besar mana sangat? Besar sejadah je. Macam mana kau terbang tak hilang? Geram kadang-kadang. Benda simple. Macam contohnya kan, arak atas kapal terbang. Sibuk nak minum arak atas kapal terbang buat apa? Mu turun nanti mabuk lah puas-puas. Sibuk nak minum kat atas tu kenapa? Kadang kita benda-benda simple macam tu. Geram kadang-kadang. Bukannya susah pun. Okey, arak tak dibenarkan dijual dalam airlines kita punya penerbangan yang Malaysia, tak benar. Bukan susah pun. Orang naik kapal terbang berapa jam sangat nak mabuk, macam lah orang naik kapal terbang nak mabuk aja. Pelik kadang-kadang. Benda kecil, lainlah benda besar yang nak kena buat. Benda kecil je, buat peraturan aja. Boleh pula buat peraturan. Kalau mabuk tak boleh bawa kereta, kalau mabuk tak boleh bawa motor kan. Don't drink and drive. Jangan minum lepas tu mabuk, lepas tu samalah juga. Sebab apa? Duduk kat atas ni. Kalau jatuh orang kapal terbang, sedialah kan tempat sembahyang besar sejadah aja pun. Tapi tak boleh. Tak boleh sedia. Habis kapal terbang lain boleh. Kapal terbang dia orang besar. Agak-agak kalau kita buang satu tempat duduk tu, satu seat tu, boleh tak jadi kan? Boleh lah. Rugilah satu seat tu, rugilah berapa ratus ke apa. Tapi Allah, entahlah. Masalah kita terbabit, kita nak pergi Mekah ni. Nak pergi Mekah, nak pergi Madinah. Dan atas kapal terbang pun tak semayang. Pergi tempat punyalah baik, habis duit beribu kita nak pergi. Aku nak satu sembahyang 100,000 di Masjidil Haram, satu sembahyang 1,000 ganda di Masjid Nabawi. Tapi tengah on the way nak pergi pun tak semayang. Ramai tak semayang dalam tu. Kalau semayang pun hormat waktu aja, bukan semayang betul. Nanti kena qada juga. Tapi nak buat macam mana, bukan kita tak boleh buat apa dah. Lepas pada tu baru saya tahu rupanya Arab punya tu dia ada tempat semayang. Kalau aku tahu dah naik tu dah. Mana tahu. Kita pilih je lah emas lah. Kita patriotik. Emas lah. Ramai yang tak semayang. Ya tak semayang. Padahal pergi tempat orang beribadah, masa nak pergi tu tak semayang lah. Macam mana? Tahulah. Sebab apa dia tak semayang? Dia tak reti. Kalau dia reti semayang. Dia semayang ajalah sekadar yang dia mampu. Namun solat tu solat hormat waktu. Nanti sampai-sampai qada. Okey, kita nak cerita apa ni? Kita nak cerita tentang ada orang yang sembahyang, tapi sembahyang dia wajib dia qada. Tapi dia wajib sembahyang. Itu satu baru keadaan, iaitu dia panggil solat hormat waktu. Ada satu keadaan lagi yang wajib qada juga. Yang ini bukan atas kenderaan. Ni di rumah. Contoh, dia ada sakit, accident ke apa, di muka atau dia kata ambil di tangan lah, di muka atau di tangan ada balutan atau simen. Simen di sini ke, simen satu tangan ke. Jadi ketika dia ambil wuduk nak semayang, wajib semayang ke dah patah tangan tak payah semayang? Semayang kekal semayang. Soalannya nak ambil wuduk macam mana? Basuh muka, basuh tangan, ambil pegetah paip tu, masuk kat celah. Bayar basuh. Esok buruk jadi. Kena potong terus tangan dia tu. Mana boleh? Habis tu macam mana? Nak pecah. Lepas tu basuh, lepas tu pergi simen balik. Takkanlah sampai macam tu sekali. Habis tu macam mana? Ambil mana yang boleh basuh, basuh. Mana yang tak boleh basuh, sapu-sapu gitu je. Lepas tu dah. Lepas tu sambunglah kepala, kaki. Okey. Soalannya, sembahyang dia apa nama? Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tu. Sembahyang hormat waktu juga. Sebab dia wajib qada nanti.
Kalau contoh macam ni, orang macam ni. Okey, dah kita ada dua keadaan. Berbeza dengan orang yang buat keluar air kencing najis kat luar ni. Yang pakai stoma bag, pakai bag yang keluar kat luar, najis ke air kencing ke, keluar kat perut ni, tebuk ni. Orang macam ni boleh jadi imam. Sebab sembahyang dia bukan hormat waktu, sembahyang dia sah. Kita cerita orang yang boleh jadi imam ni. Orang yang boleh jadi imam, sembahyang dia tak perlu diulang. Jika sembahyang dia perlu diulang, tapi dia memang wajib sembahyang, yang dipanggil solat hormat waktu tadi, maka dia tak boleh jadi imam. Jadi maknanya, orang yang simen, adalah simen, ataupun dekat jari kaki, ibu jari kaki dia, ceman ni, potong sikit, lepas tu baluk. Doktor kata jangan buka. Maka dia ambil wuduk tak sempurna. Tempat atas pembalut tu dia cuma sapu gitu-gitu je, buat syarat je. Adakah wuduknya sempurna? Tak sempurna. Dia pula tak tayamum, dia tak reti tayamum lah apalah. Itu kalau kat kaki lah. Kalau kat tangan pun sama. Tangan dia kena berbalut ke atau simen tadi ke. Okey. Maka dia pun semayang. Nampak semayang, tangan je balut, simen sikit kat sini. Allahu Akbar. Boleh jadi imam. Semayang dia wajib diulang, maka dia tak boleh jadi imam. Tapi kawan ni bawa najis perut ni. Siapa nak jadi imam? Tak ada. Aku jadi imam boleh. Boleh. Allahu Akbar. Najis sini sah jadi imam. Sebab sembahyang dia sah, tidak perlu diulang. Kawan ni sikit je simen kat sini. Simen ke ataupun balut ke. Allahu Akbar. Nampak macam okey. Nampak macam lebih kurang sikit berbanding dengan yang bawa air kencing kat luar tadi tu. Tapi air kencing tu tak boleh, jangan bocor, adalah syarat-syarat dia. Jangan meleleh najis dia tu. Iaitu sempurna boleh. Nampak tak? Kita nampak kadang-kadang kalau ada dua orang kan. Dua-dua imam. Imam satu tebuk perut, dua-dua nanya imam kat tempat sini. Satu tebuk perut, satu lagi accident tangan kena balut, mana-mana kena simen. Dua-dua imam. Sudah. Siapa nak jadi? Mu ke aku? Orang lain tak apa. Mu imam pandai-pandai lah. Aku bawa ngaji kan. Ni nampak tahi ni. Aku patah tangan, patah jari sikit sini. Simen juga. Simen ke sini sikit ke, buatlah. Tangan. Macam mana? Nampak mu ni nampak geli sikit, aku nampak comel sikit dah. Akulah jadi imam. Tak boleh. Yang jadi imam yang tu. Kalau dua orang ni lah, eloknya bagilah orang lain jadi. Macam teruk sangat tak ada orang jadi imam. Cuma tu lah. Bagilah orang lain. Tapi kalau katalah dua orang ni je. Siapa yang perlu jadi? Yang pegang tahi tu. Istilah yang pegang tahi, yang gantung. Tahu kan? Air kencing yang biasa tebuk kat perut ni. Sebab sembahyangnya tidak perlu diulang, maka dia boleh jadi imam. Kalau sembahyangnya perlu diulang, tak boleh jadi imam. Jadi kalau atas kapal terbang, boleh nak berimam? Tak boleh lah. Kena sembahyang seorang-seorang lah. Sebab semua perlu ulang. Imam ke makmum ke semua perlu ulang. Kalau sembahyang atas kapal terbang yang tadi lah. Kalau atas sembahyang kapal terbang yang boleh berdiri tu, okey, tu okey. Yang boleh berdiri rukuk yang tidak sempurna, tu okey. Dia ada kecil je. Dia bukan macam bilik. Dia buat simple je. Dia orang tangkap gambar tunjuk kat saya. Masuk kat situ, lepas tu ada langsir je. Langsir gitu je. Lepas tu besar sejadah. Allah. Sejadah pun pendek pada sejadah lagi saya rasa. Okey sangat dah. Sujud tu kekong dalam. Tak apalah. Saya rasa sejadah kecil tu. Kita tengok, Allah, jadilah dapat besar ni pun. Alah, besar mana sangat besar ni. Seorang tu pun besar ni lebih kuat. Panjang pun kita tengok macam kalau nak tengok hasta tu jalan dua hasta aje. Satu, dua. Sini. Dia sebaiknya soft panjang ni 3 hasta. Dia buat 2 hasta je. Lebar tu lebih kurang besar ni. Lepas tu ada ni. Ada tirai. Cukup dah. Kami nak itu. Ini yang kena masuk dalam parlimen ni. Siapa sini yang masuk parlimen? Ada. Sekarang ni kan parlimen tengah duduk duduk on ni. Bawa ni. Ketuk meja sikit. Deng. Tunjuk kita pula. Kita tunjuk ni. Ini dekat entah apa benda. Kita tengok tadi. Duk bergaduh apa benda tau. Bergaduh pasal ni. Kita punya Malaysia Airlines tu kita punya. Kita ada kuasa. Asia pun kita ada kuasa. Kita buat peraturan. Setiap tempat, setiap kapal terbang yang nak terbang, yang kita punya syarikat, iaitu Malaysia punya syarikat, mesti sediakan tempat. Lebih kurang ambil lah 2 hasta. 2 hasta kali 2 hasta. 2 hasta setengah kali 2 hasta saja. Kalau tengok meter tu, Allah, tak sampai 1 meter. Mesti disediakan di ruang yang kecil di situ untuk orang siapa nak sembahyang. Boleh buat? Tak boleh. Boleh buat. Nak dengan tak nak je. Duk sibuk gaduh benda lain. Benda apa tu gaduh dalam tu?
Dengar sekejap okey, betul berserabut, berong berserabut dengar. Bergaduh, tarik balik benda. tarik balik. Dia sibuk benda tu. Ni sibuk benda ni. Benda dah lama mereka dah. Kita dah lama mereka. Tarik balik. Kadang-kadang alahai tak tahu nak cakap lah. Kalau saya tanding sini boleh undi tak? Undi tak? kalau tak payahlah. Okey. Baru adalah sembahyang imamnya itu terkaya daripada wajib dia qada. Sembahyang imam tu tak wajib qada. Jika sembahyang imam tu pun wajib qada, maka tak boleh jadi imam. Kalau makmum jadikan dia imam juga, makmum tadi tak sah. Makmum pun kena sembahyang balik seperti mana imam kena sembahyang balik. Okey. Yang kedua. Syarat yang ketiga. Bahawa tiada imamnya itu makmum bagi orang lain pada ketika diikut akan dia. Bahasa Melayu ni. Bahawa tiada imamnya itu, makmum ni lantik dia jadi imam. Makmuman maknanya nak lantik dia jadi imam. Okey? Yang mana imam tadi tu bukan makmum. Faham tak? Iyalah. Ada orang tu kita jadikan dia imam lah, duduk belakang. Allahu Akbar. Makmuman ikut dia. Dia sebenarnya ikut orang depan. Tak boleh lah. Sekarang siapa imam? Bagi aku dia imam. Bagi dia imam. Oh mana boleh gitu bersambung. Mana boleh. Kalau makmum lah, imam lah. Tu maksud dia. Imam kalau nak jadi imam, dia tak boleh makmum. Dan kita pun tak ada buat gitu kan. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, mazhab Hanbali lagi lebih macam mana? Jika dia tu makmum tapi dia masbuk, bila imam salam dia tambah rakaat, dia tambah rakaat pun tak boleh jadikan imam kat dia. Mazhab Syafi'i boleh kan? Sebab dia imam dah salam, dia pun dah bangun, tak ikut imam. Mana dah itu dah bukan imam dia. Walaupun dia bukan imam dia, tapi dia dulu tu makmum. Dia asal makmum. Bila makmum, tak boleh jadi imam. Memanglah dia makmum tu tadi, imam dah salam, dia dah bangun dah. Tak boleh juga. No, tak boleh. Tetap tak boleh juga. Sebab tu sebagai meraihkan mazhab yang kata tak boleh, kita pun tak digalakkan untuk buat juga. Tapi kita buat tak? Sebab kita mazhab Syafi'i kita kata, tapi sebenarnya tak galak juga. Yalah, boleh tapi tak galak lah. Sebab apa? Cuba bayangkan, ada satu mazhab yang kata tak sah sembahyang kita. Yang mana kita ikut, kita lantik dia jadi imam, yang mana dia tu asalnya makmum. Sebab dia masbuk tu dia tambah rakaat. Tak digalakkan. Tapi kata, kita mazhab Syafi'i, fikir apa mazhab orang lain. Okey, silakan. Silakan. Ada orang dia nak fikir luas sikit, maka dia janganlah. Kalau tak nak fikir luas, nak fikir mazhab Syafi'i aja boleh. Contoh orang ambil wuduk, kalau dia nak fikir mazhab Syafi'i je, ketika dia sapu kepala, dia buat gini. Kan? 3 mazhab lain semua tak sah. Mazhab Syafi'i je sah. Kalau orang fikir luas sikit, apalah salah, bukannya nak basuh kepala pun, sapu je. Dia ambil 2 tangan, buat gini. Ni. 4 mazhab sah. Mazhab Syafi'i sah, mazhab Hanbali sah, Maliki sah, Hanafi sah. Tapi kalau mazhab Syafi'i je sah, 3 mazhab tak sah. Orang nak fikir sekadar mazhab Syafi'i, malah fikir benda-benda mazhab-mazhab benda, kita pakai mazhab Syafi'i je lah kita lah. Okey, tak timbul isu lah, sila. Kadang-kadang orang tak, alah benda bukannya susah pun, railah mazhab lain. Tapi bukan nak jadi mazhab dia pun, meraikan. Mesti mazhab lain yang mengatakan mesti buat semua tu, mesti ada hujah dia, walaupun kita tak tahu. Railah orang berilmu. Orang berilmu raikan ajalah. Faham rai? Bukan bermakna mesti ikut tak. Contohnya ada seorang ulama besar mari sini. Kita buat habis sembahyang, kita dia nampak kita sembahyang seorang. Lepas tu ulama besar ni, kata ulama sebut letaklah nama ulama besar. Dia kata kena sembahyang balik, sembahyang tadi tak sah. Lepas tu dia belah. Dia tak bagi pun tahu sebab apa. Nak rai tak? Memanglah selagi dia tak bagi tahu, kita tak boleh ikut cakap dia. Kau apa hal nak cakap? Aku cakap aku sah. Tapi dia kata saya tengok tadi ada benda yang tak sah. Tapi ulama ni ulama besar, ulama dunia ke ulama besar.
Dan semayang yang dikata tak sah satu tu je. Itu pun 2 rakaat je. Nak agak-agak nak semayang balik tak? Semayanglah, ra'i lah, itu pasal ra'i. Kalau tak semayang salah tak? Tak salah. Dia kena bagi tahu lah apa yang kita batal, dan kita kena yakin, betul lah tadi, memang kalau macam tu memang aku batal. Dia tak cakap, dia cakap gitu aja. Tapi itu ulama besar. Kita respect, bukan kita, mungkin dunia, mungkin Malaysia respect kat dia. Takkan tak nak ra'i. Lainlah dia kata semua semayang kau selama 30 tahun ni qada balik. Yang itu tak payah. Setakat satu semayang. Itulah maksudnya. Kalau dia kata nak sah wuduk ni kena ambil 1 baldi jiruh kepala. Tak payah ambil yang tu. Sebab apa? 1 baldi suruh jiruh kepala. Habis kalau dia kata janganlah buat gini, buatlah gini. Susah? Tak susah pun. Itu kata ra'i. Ra'i lah. Macam mana pun tak ra'i boleh ke? Boleh lah, kita mazhab Syafi'i kan. Jadi sama juga, sebaiknya bagi mera'i mazhab lain, jangan jadikan dia imam. Maknanya semayang asing. Tapi kalau alamak sayang ni pahala jemaah tak dapat semayang seorang. Duduk jalan belakang dia mazhab Syafi'i pun sah. Sila. Okey. Ada bergantung pada orang. Ada orang dia suka tengok luas. Ada orang dia tak suka tengok luas, dia tengok sempit aja. Dua-dua boleh. Ada orang tengok luas, dia banyak meraih macam ambil wuduk, baca bismillah ketika ambil wuduk, sunat. Komo, sunat. Masuk air dalam hidung, sunat. Sapuh telinga, sunat. Tapi ada tak orang buat? Apa sebab buat? Ra'i lah. Mazhab lain kata wajib. Tak baca bismillah ketika ambil wuduk tak sah. Tak masuk air dalam mulut untuk berkomo tak sah. Mazhab Hanbali. Tak masuk air dalam hidung tak sah. Masuk air dalam mulut pun kena sampai kat sini. Mazhab lain. Sini. Tu. Kita, komo kita macam ni? Komo mazhab Syafi'i. Macam tak komo je. Tak apalah, dapat dah pahala sunat. Cuba tengok mazhab Hanafi. Kita sembuluh. Ngecik. Wajib mazhab dia. Mazhab Hanafi wajib sampai dekat Kalau tidak tak sah wuduk aku, tak sah sembahyang. Engkau nak geli kau punya pasal. Rupanya geng-geng dia semua buat gitu. Mana nak geli? Kalau mu geli, mu buat agak sebab wajib. Kita yang ini geli. Maka ra'ikanlah sama lah. Buatlah. Sekali lawan dengan dia. Dia kuat, kita kuat lagi. Toi. Lawan. Cuma jangan bagi nampak Islam tuduh aja. Nampak Islam itu macam pengotor itu aja. Selagi boleh sorok. Jangan nampakkan kotor tu. Okey. Sebagai meraihkan. Jadi maknanya begitulah juga. Dia makmum tak boleh jadikan dia imam. Oleh kerana dia makmum tak boleh jadikan imam. Mazhab Syafi'i, jika imam dia dah salam, boleh jadikan dia imam sebab dia bukan makmum lagi, sebab imam dia dah bagi salam. Mazhab lain, mazhab Hanbali contohnya, jika imam dia dah bagi salam sekalipun, dia tetap nama makmum juga. Maka tak bolehkan jadi imam. Habis tu semayang seorang ajalah. Ataupun cari orang lain. Untuk ajak geng kan. Okey. Itu nombor 2. Nombor 3. Bahawa tiada imamnya itu bukan, yang ketiga lah tadi tu. Bahawa tiada imamnya itu makmum bagi orang lain pada ketika jadi ikutkan dia. Okey. Yang keempat, bahawa tiada ummi imamnya. Ummi ada 2 makna. Bukan 2 makna, banyak makna ummi. Ummi makna ibu. Ummi ada maksud macam apa ummi? Apa ummi? Satu macam parti. Boleh kata kok ummi, dia punya core ummi kan. Boleh kata ummi, tak erti membaca dan menulis. Kan Nabi ummi kan. Ummi ni banyak mana. Sebab tu ada yang mengatakan Nabi kita dalam surah Jumaah tu kan, Nabi kita ni ummi. Ada ulama mengatakan ummi maksudnya tak erti menulis dan membaca, yang biasa kita dengar daripada kecil. Ada yang kata bukan. Ummi dengan maksud Nabi tu, ummi tu maksud sumber. Sumber. Ummi maksud sumber. Pati, saya sebut pati tadi kan, pelik pula bunyi pati. Bukan pati, sumber. Ummi juga. Yelah, kalau ummi mak tu kan sumber. Kita sumber pada dia lah. Itulah istilahnya. Jadi ada kata Nabi reti menulis dan membaca.
Ada kata gitu. Tapi ummi tu, ummi dengan maksud Nabi ni sumber. Ummi, dia macam ibu. Sekian alam ni dia ibu. Ada kata itu. Tapi yang muktamadnya tak reti menulis dan membaca jugalah. Kan? Kerana tak reti menulis dan membaca Nabi adalah satu kemuliaan. Selain daripada Nabi, tak reti menulis dan membaca adalah satu kecelaan, satu kerendahan bagi orang lain. Bagi Nabi, satu kemuliaan. Sebab apa? Sebagai bukti bahawasanya Al-Quran apa-apa semua yang wahyu-wahyu yang turun bukan Nabi sendiri reka, sebab tak reti menulis dan membaca. Macam mana boleh reka satu, apa kita panggil, Quran tu lah, boleh reka? Mana boleh? Orang yang reti menulis dan membaca malah ahli falsafat ataupun ahli syair sekalipun tak boleh lawan Quran. Tiba-tiba yang tak reti menulis dan membaca boleh. Jadi tak reti menulis dan membaca itu satu kemuliaan bagi Nabi. Ummi. Macam Nabi tak ada anak lelaki yang hidup, tak ada yang menyambung zuriat mengikut anak lelaki. Sedangkan nasab anak lelaki, bukan perempuan. Tapi Nabi tak ada anak lelaki, semua wafat awal, kecil kan. 3 orang semua kecil-kecil. Satu kemuliaan. Sebab tak ada apa keturunan yang sambung ikut lelaki, ikut anak lelaki adalah satu kemuliaan. Kita kalau tak ada, itu satu kekurangan lah. Sebab nasab kita terhenti kat situ. Anak perempuan dia tak sambung nasab, tak sambung keturunan. Keturunan memang sambung, tapi dia tak sambung istilah nasab lah. Sebab perempuan dia lemah. Tapi Nabi, kalau tak ada anak lelaki, itu satu kemuliaan. Kita satu kelemahan lah, lemah. Kenapa Nabi jadi satu kemuliaan apabila tak ada anak lelaki? Sebab bukan satu kemuliaan. Sebab kan Allah sendiri, kan Nabi sendiri kata tak ada Nabi yang terakhir selain daripada akulah yang terakhir, penutup, khataman nabiyyin, penutup segala Nabi kan Nabi kita. Kalaulah Nabi ada anak lelaki, boleh jadi Nabi tak? Tak boleh. Ada tak Nabi lain yang anak dia Nabi tak? Ada. Kalau kita tengok, kalau Nabi ada anak yang dewasa, besar, tapi tak boleh jadi Nabi, berbanding dengan Nabi lain yang anak dia boleh jadi Nabi, malah anak dia anak cucu pun jadi Nabi. Ada kan? Nabi apa? Nabi Yaakob, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaakob. Semua straight boleh jadi. Okey. Maka tapi Nabi kita ada anak lelaki tapi tak boleh jadi Nabi. Kan kurang berbanding dengan Nabi lain. Kan jadi kurang. Sedangkan Nabi kita nombor 1. Kenapa dia jadi kurang daripada Nabi-Nabi yang lain? Nabi yang lain ada anak cucu sebagai Rasul. Nabi kita tak ada anak cucu sebagai Rasul. Kenapa? Sebab mana boleh? Sebab dia adalah penutup segala Nabi. Maka dia tak ada anak lelaki itu satu kemuliaan lah. Nak selamatkan maruah dia. Nampak? Kita tak terfikir tu. Terbalik. Sekianlah. Jadi ummi itu antaranya maksud tak reti membaca menulis. Kita tak reti membaca menulis satu kecelaan bagi kita. Nabi adalah satu kemuliaan, tak reti membaca dan menulis. Okey? Jadi ummi tu maksud apa ummi ni? Yang ni maksudnya tak reti membaca atau baca tu salah. Lawan ummi adalah qari. Bukan qari musabaqah. Qari itu maksud baca dengan betul. Ummi baca tak betul. Apa maksud baca tak betul? Maksud baca tak betul, dia tak boleh sebut huruf dengan dia tak boleh sebut huruf tepat. Bila dia sebut bertukar huruf, maka dia panggil ummi. Dad mungkin dia jadi dal ke? Dal. Dad mungkin ghin jadi kha ke? Kha jadi ghin ke? Ada orang yang tak boleh sebut. Ra tak boleh sebut jadi ra. Dia tak boleh kan? Ar dia tak boleh. Dia ar. Ada? Macam lidah dia memang gitulah. Ada. Jadi bila macam tu dia tak selalu mar tak boleh sebut ghin. Mungkin jadi benda lain, tak tahulah. Maka dia sebab dia tak boleh buat apa dah. Memang dah usaha pun tak boleh, maka dia panggil ummi. Jadi dia tak jadi imam. Sembahyang dia sah. Hanya untuk diri dia. Dia tak jadi imam. Sebab dia ummi dia panggil. Bahawa tiada ummi imamnya. Satu lagi ke? Satu lagi je lah. Last, yang kelima. Satu lagi. Bahawa tiada terdahulu makmum atas imamnya pada pihak kiblat. Macam mana tu?
tiada terdahulu makmum. Terdahulu tu depan, ke depan. Tiada terkedepan. Tiada terkedepan makmum atas imamnya pada pihak kiblat. Satu-satu kita tengok. Bahawa tiada terdahulu, tiada terkedepan makmum imam. Makmum jangan duduk depan imam. Logik lah. Jangan duduk depan imam. Okey, apa yang nak duduk, yang tak boleh tu? Tumit. Bukan jari kaki. Tumit. Tumit imam dengan tumit makmum, paling tinggi pun makmum boleh pergi sama. Tapi makruh. Tapi masih lagi sah. Imam, makmum sama. Tumit. Sah. Itu makruh lah, tapi paling pergi atas sikit. Makmum atas sikit je daripada imam. Habis. Biasanya tak adalah sembahyang di sini, yang sembahyang di luar tu. Yang imam ke belakang sikit, yang tu masalah. Kalau tak ada, takkan tiba-tiba imam duduk situ, duduk sebelah imam. Yang duduk luar lah, yang tak perasan yang duduk luar. Kata sekarang ni kat luar tak ada apa-apa. Kalau imam sembahyang situ, kenapa sembahyang situ? Buatlah masalah ni, ada hujan ke apa ke, sembahyang belakang. Dia sembahyang di luar, duduk depan nak tengok tumit tu. Rupa-rupanya tengok tumit di depan. Daripada imam. Mana boleh. Yang nak dilihat adalah tumit, bukan jari. Bukan jari, tumit. Kalau jari depan daripada imam, tak ada masalah. Jari kaki depan pada imam, tak ada masalah. Imam sahih 4, makmum sahih 12. Imam sahih 4, kecil sangat, 5 lah. Imam sahih 5, makmum sahih 12. No. Okey. Jadi, tumit imam cantik ada sini. Sahih 5. Makmum bawah ni, sini. Tapi sebab dia sahih 12, jari dia sini. Sah. Yang dia nak tengok bukan jari, tengok tumit. Kenapa imam dia sahih 5? Sebab dia suruh anak dia jadi imam. Anak tahfiz. Anak bapak tahfuz. Jadi bila macam tu, jadi imam. Tapi anak pun sahih 5 je. Dia duduk rapat. Jadi biarlah duduk jauh sikit lah. Nak rapat-rapat benda. Kadang-kadang rapat sangat, biarlah sini sikit. Biarlah ujung jari makmum tadi di belakang tumit atau berserentang dengan tumit imam. Kalau nak sembahyang satu dengan satu ni. Kalau dua kat bawah, kalau 2 orang, 3 orang kat bawah lah kan. Ni kalau nak sembahyang 2 orang. Jangan duduk gini sangat. Boleh, tapi macam duduk sini lah. Cantik somel sikit nampak. Okey. Itu jangan terdahulu terkedepan makmum atas imamnya. Okey, jangan terkedepan makmum atas imam. Makmum jangan lebih depan daripada imam. Jadi pada sembahyang-sembahyang di masjid, hati-hatilah, takut-takut dia buat renovation. Asalnya ke sini, kat luar tak ada lagi. Lama-lama duit ada sikit, buat renovation, renovate. Akhir sekali sampai imam tadi duduk ke belakang pula. Dekat luar tu luas pula dia boleh buat. Jadi pastikan soft yang pertama tu garis. Dan tulis sini tak boleh sembahyang depan daripada garisan ini. Kenapa dia buat lebih juga? Mungkin nak orang-orang nak baring-baring ke apa, time-time tak sembahyang tu. Dia buatlah luas. Tapi kena tulis. Buat lain, makmum tidak boleh depan daripada garisan ini. Tak boleh, kena tulis kat situ. Kalau tidak, nanya dia. Dia mana tahu imam duduk kat sini, makmum duduk kat depan, kat luar. Okey, satu. Yang satu lagi yang agak menarik juga dalam kitab kita ni, dia kata apa tau? Pada pihak kiblatnya. Apa tu? Apa pada pihak kiblatnya? Kalau kita setakat baca je, tak nak peduli, boleh je. Bahawa tiada terdahulu, jangan terkedepan tumit makmum atas tumit imamnya pada pihak kiblat. Pihak kiblat tu tak nak bincang, boleh je. Semua orang tak perasan tak? Kalau saya kata okey, habis, selesai. Padahal ada satu lagi. Apa maksud pada pihak kiblat? Mestilah sembahyang menghadap kiblat. Kalau mesti sembahyang menghadap kiblat, buat apa tulis? Mana ada orang sembahyang tak menghadap kiblat? Dia gini. Maksud pada pihak kiblat, nya tu apa? Nya. Pihak kiblat nya. Nya tu dhamir dia panggil, ganti nama. Nya tu dia akan kembali kepada apa-apalah. Kembali kepada apa? Nya. Salah dhamir rosak hukum tu. Alah, saya cerita hari tu yang bak akikah gitu. Tahu tak? Apabila kita dapat anak lelaki, sunat akikah 2 ekor.
Okey. 2 ekor. Jantan 2 ekor. Sunat kambing 2 ekor. Akikah. Yang sama rupanya, sama muka, sama rupa mukanya, nya kembali ke mana? Kalau kembali kepada muka anak, puas cari muka kambing sama muka anak dia. Nya tu kembali kepada kambing. Saya nak bagi tahu nya tu kalau salah kembali jahanam hukum. Jadi kalau kata anak lelaki sunat 2 ekor, cari muka sama. Muka kambing tu sama, sunat. 2 ekor tu sunat dah, muka sama, cari adik-beradik. Cari adik-beradik, sepupu, anak saudara, mak saudara gitu. Bapa saudara cari gitu. Jangan cari jauh-jauh. So, seekor warna hitam, seekor warna putih gitu. Cari yang sama muka, muka tu sama. Macam adik-beradik. Kalau ada surat beranak tengok bin apa. Sunat gitu. Saya nak bagi tahu sama rupa keduanya. Nya tu kembali kepada baby, jahanam lah. Setiap bayi yang lahir disunatkan akikah 2 ekor kambing yang serupa keduanya. Nya tu pun ada kembali kepada baby. Puas dia cari baby, letak mana muka sama dengan muka baby aku. Bukan, rupa keduanya tu kembali kepada kambing. Saya nak bagi tahu, nya tu kalau salah letak, salah hukum. Soalannya, nya ni kembali kepada mana? Kiblat nya. Nya tu kembali pada imam. Okey. Kenapa kiblat imam? Kiblat imam dan kiblat makmum tak sama ke? Saya soalan balik. Kiblat imam dengan kiblat makmum sama ke? Tak. Ada tak kiblat imam dengan kiblat makmum tak sama? Kat mana? Kiblat imam dengan kiblat makmum sama je, depan takkan arah sama. Ada ke tak sama? Sebab dia kata tak boleh depan daripada tumit imam dengan tumit makmum. Tumit makmum tak boleh depan daripada imam pada kiblat imam. Soalannya, kiblat makmum kan sama juga. Kat situ je soalan. Ya ke? Tak. Kiblat makmum kadang-kadang lain. Mana keadaannya? Seorang tak mikir. Dekat Mekah tu, kalau imam duduk, kalau imam duduk kat Hajar Aswad lah kata. Orang yang depan Hajar Aswad tu nak sembahyang macam mana? Dia menghadap apa? Dia menghadap Kaabah apa? Ke dia kena semua duduk belakang imam? Mana kosong lah belah sana? Tak, selama ni kosong tak? Kalau imam jadi imam kat sini, makmum semua belakang. Depan tu ada makmum? Ada. Itu dia menghadap apa? Dia bukan menghadap kiblat imamnya. Dia menghadap kiblat dia sendiri. Jadi kalau kita tengok macam tadi, kaki makmum lebih depan daripada imam. Lebih, tapi tak kira. Sebab itu bukan kiblat imamnya. Bukan kiblatnya kepada imam. Itu kiblat makmum. Jadi kalau katalah gini, kalau kata macam nak buat, ni Kaabah tu. Kata ni Kaabah, imam sembahyang sini. Makmum yang sembahyang ni menghadap ke sana, makmum belah sini. Mana tinggi, mana ke depan tumit? Yang ini depan pada imam. Sah lah. Kenapa pula? Kan tak boleh depan daripada imam. Kiblatnya yang belakang imam saja. Belakang imam, bahagian ni belakang imam punya saf, semua mesti tumit belakang daripada imam. Tapi kalau bukan pihak imam di sini depan, semuanya depan pada imam pun tak ada masalah. Sebab kalau tidak nak sembahyang macam mana kalau tak depan pada imam? Perasan tak? Pernah terfikir tak siapa pergi Mekah? Imam mana imam? Saya gitu cari imam tak jumpa sampai ke Sudau. Kau imam nak sembahyang belakang imam tak jumpa. Ada orang kata dia duduk kat tingkat 1. Tak tahu. Sebab saya nak sembahyang jenazah. Setiap kali lepas sembahyang, istau wang tadi dulu. Lepas tu bangun kata lepas sembahyang je, tiba-tiba je ada solat jenazah. Tiba-tiba ada jenazah. Mana jenazah ni? Aku nak cari ni. Sampai ke Sudah tak jumpa. Maknanya dia bukan duduk dekat Kaabah tu. Imam duduk kat mana? Tak tahu. Orang kata duduk tingkat 1. Soalannya, yang semayang depan dia semua tu macam mana dengan tumit? Itu bukan tumit depan pada imam tu, dah jauh pada imam. Tak kira. Yang dikira tumit imam pada kiblatnya saja. Ketika imam menghadap ke sana, belakang imam ni tumit kena belakang imam. Yang belah sini depan, tak kira. Itu yang menarik ayat ni. Dia kata bahawa tiada terdahulu, tak boleh ke depan, tumit makmum tak boleh di depan atas imamnya, tak boleh lebih pada imam tumit pada pihak arah kiblatnya imam. Mengaji baru jumpa, tak ngaji tak jumpa.
Kalau kita buat soalan lah, boleh tak makmum duduk depan pada imam? Sah. Mesti orang cakap tak sah. Cuba cari satu keadaan makmum duduk depan daripada imam, sah juga. Bukan duduk di depan imam gitu. No, duduk depan imam kecil nampak tu. Tapi sah juga sembahyang dia. Dia duduk depan imam. Boleh jawab agak-agak sebelum ni? Mesti tak boleh. Sekarang boleh jawab tak? Boleh jawab tak? Tak percaya bawa balik teka-teki, bawa balik cerita dengan orang rumah. Teka-teki malam ni. Sembahyang duduk depan daripada imam. Tapi sah. Bagaimanakah keadaan ni? Sampai ke sudah tak boleh jawab. Dalam kitab je ada. Wallahu alam. Cukup dah. Kita sambung yang keenam, bahawa mengetahui makmum akan berpindah imamnya daripada satu rukun kepada satu rukun dengan dilihat atau mendengar. Itu akan datanglah. Bila akan datang tu? Bulan hadapan. Dan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.